Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita dibangkitkan lagi pada hari ini untuk sama-sama kita solat subuh dan juga menunaikan tanggungjawab kita pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkatan, kesejahteraan dan kesihatan serta kelapangan rezeki pada kita untuk hari ini dan hari-hari akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, saya rasa agak lama juga saya tak hadir ke kuliah subuh atas kekangan-kekangan tertentu. Dan ini saya mengambil jugalah kesempatan untuk hadir. Cumanya kali ini saya tidak membawakan lagi tajuk tentang harta pusaka ataupun tentang pentadbiran harta. Ini kerana tajuk itu pun dah banyak dah covernya. Cuma ada 2-3 tajuk saja lagi yang insya-Allah saya akan cuba kongsikan pada waktu-waktu akan datang. Jadi pada pagi ini saya ingin membawa ataupun berkongsi berkaitan dengan tajuk Rasulullah SAW sebagai pendidik terulung. Yang mana tajuk ini adalah tajuk yang selalu saya bawa di kuliah subuh di masjid dan juga surah yang lain. Dan saya ingin berkongsi jugalah di surah ini. Mungkin tajuk ini seperti ulangan je lah. Tuan-tuan mungkin pernah jumpa tajuk-tajuk, dan mana-mana kuliah pun tajuk ni sama-sama je Ada tajuk pusaka pun diulang semua masjid dan surah juga, munakahat pun sama, di ibadat pun sama. Ini untuk pengisian Jadi kenapa saya ambil tajuk Rasulullah pendidik ataupun kita panggil pendidik terulung ni atau pendidik agung ni? Ini adalah satu buku sebenarnya yang ditulis oleh guru kami Syekh Muhaddis Al-Faqih Syekh Abdul Fattah Bughuddah Al-Halabi As-Suri, seorang yang sangat alim dari Syria, seorang ahli hadis. Telah menyusun kitab berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pendidikan. Saya suka berkongsi sebab satu, ia berkaitan dengan profession lah, sebagai seorang guru, dan juga profession sebagai seorang murid. Profession ni dua, sama ada kita ni guru ataupun murid. Jadi saya dua-dua tu ada lah. Jadi tuan-tuan pun sama. Sebab bila masuk pendidik ini bukanlah merangkumi, bukanlah khas untuk guru di sekolah ataupun guru di institusi pengajian tinggi atau guru tadika. Itu guru dia sudut khususnya. Tapi bila kita sebut pendidik agung ini, pendidik yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang dikumpulkan ini adalah merujuk kepada peranan seorang pendidik, seorang ayah yang mendidik isteri dan anak-anak, atau seorang suami mendidik isteri dan seorang ayah mendidik anak-anak, seorang ketua mendidik pengikut-pengikut dia. Jadi itu konsep dia memberi didikan. Apabila memberi didikan, dia bukan hanya transfer sesuatu, tetapi dia juga adalah menjadi contoh, role model. Kalau disebut di dalam hadis-hadis yang dibacakan di masjid atau surah berkaitan pribadi Nabi, disebut sebagai Asy-Syama'il dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu banyak disebut. Cuma hadis yang berkaitan pendidikan ini dikhususkan, dan ia sesuai dengan sifat Nabi ini. Dalam ayat Quran disebut huwallazi
ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah, yakni Allah, yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka dari iktikad kesesatan serta mengajarkan mereka kitab Allah dan hikmah, iaitu pengetahuan dalam hukum hakam. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, hadis ayat Quran ini jelas menunjukkan bahawa antara peranan Nabi ini selain adalah untuk menyampaikan wahyu dan juga membersihkan, ya, menceritakan tentang membersihkan iktikad kepada ketika itu masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah. Jadi membetulkan iktikad mereka, akidah mereka, serta menyampaikan atau mengajarkan hukum hakam. Dan Allah menyebut bahawa sebelum kedatangan Nabi ini mereka dalam keadaan yang sesat, yang nyata. Jadi peranan Nabi ini dalam hal ini ada disebut sebagai seorang pendakwah dan juga seorang pendidik, ya, untuk mengajak mereka ini keluar daripada kesesatan. Dan ada hadis yang lain yang menyebut Nabi ini berperanan sebagai pendidik. Dalam satu hadis yang agak panjang daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Maksudnya dari Abdullah bin Amr, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari bilik baginda dan masuk ke dalam masjid. Bilik Nabi SAW ni rumah lah sebenarnya, rumah Nabi SAW, dan masjid itu sebelah menyebelahnya. Tuan-tuan yang selalu pergi haji dan umrah sangat tahulah. Dan padanya terdapat dua halaqah, dua kelompok. Satu kelompok manusia membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, dan kelompok yang lain pula berada dalam majlis ta'lim, mengajar dan belajar. Ini bagi orang yang kalau masjid memang ada jumpa, ada orang baca Quran, ada buat halaqah, ada orang berzikir, ada orang solat, ada orang sedang mengajar dan belajar. Macam sekarang lah, mengajar dan belajar. Lalu baginda pun bersabda, kedua-dua kelompok adalah baik. Golongan yang pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kiranya Allah menghendaki niscaya akan dikabulkan doa-doa mereka atau tidak mengkabulkannya. Manakala golongan kedua pula mengajar dan belajar, dan bahawasanya aku diutuskan sebagai seorang guru yang mendidik, lantas baginda duduk bersama dengan mereka, golongan-golongan dalam majlis ta'lim itu. Sampai Nabi duduk dalam Ibn Majah, hadis riwayat Ibn Majah, Nabi duduk dalam majlis ta'lim. Saya kalau tengah mengajar, tiba-tiba masuk guru saya, profesor, musyair semua tu, rasa nak berhenti mengajar. Ya. Sebab yang duduk depan ni orang-orang yang ialah orang alim. Tapi Nabi ni tak kisah. Ya, saya tak tahulah di dalam hadis ni tak sebut siapa gurunya, siapa yang sedang mengajar. Tetapi Nabi diriwayatkan dalam hadis ini, Nabi duduk bersama dengan golongan-golongan yang sedang belajar itu. Nabi duduk sekali. Apa yang diajarkan wallahu a'lam. Kita nak cerita di sini, Nabi bila masuk masjid dia tengok ada kelompok yang sedang membuat kebaikan, ya, sama ada sedang berzikir, solat dan sebagainya, dan ada yang sedang duduk dalam majlis halaqah, majlis ilmu. Dan Nabi memilih duduk dalam majlis ilmu sebab Nabi asal baginda menyebut bahawa beliau adalah seorang pendidik. Ya, baginda sebut, aku diutuskan sebagai guru yang mendidik.
mendidik masyarakat. Lalu Nabi pun duduk bersama golongan yang sedang belajar. Ya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, disunatkan bagi mereka minta maaf dalam kitab dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa perkataan yang menunjukkan sifat Nabi itu, ya, itu sifat Nabi ini yang seorang yang memilih pendidikan itu lebih, ya, kepentingan pendidikan. Dan Nabi nak menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan duduk di dalam majlis ilmu dan kelebihan menjadi seorang orang yang belajar dan orang yang mengajar. Dalam beberapa hadis ataupun syarahan ulama berkaitan dengan pendidikan ini, disebut bahawa mencari ilmu itu adalah suatu yang menjadi kewajipan. Ilmu ni ilmu agama lah, ilmu fardu ain, ya. Ilmu yang tak berkaitan fardu ain tidaklah menjadi sampai wajib, tetapi dia akan jadi fardu kifayah. Fardu kifayah bermaksudnya janganlah semua tinggalkan. Jadi jangan kita anggap oh, saya dah belajar fardu ain, sudah dah, jadi tak perlu belajar ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu lain tu dia tak sampai wajib, tetapi kalau semua orang tinggalkan, dia jadi wajib. Contohnya belajar, contoh yang mudah lah sekarang waktu COVID, ilmu perubatan lah. Ilmu perubatan memanglah tak wajib belajar ilmu perubatan, tetapi kalau semua orang tak belajar ilmu perubatan, siapa nak mengubat, ya? Siapa nak merawat? Jadi ketika itu ada fardu kifayah, kewajipan. Itulah kepentingannya. Dan Nabi ni bila nampak orang belajar, bagi dia lebih suka datang hadir, menyelit. Orang kata kalau ini hadir bukan menyelit lah, ya? Maksud Nabi hadir bersama, duduk, tak kira depan tu siapa. Saya ingat ada beberapa masjid hari ini, dulu kebanyakan masjid dia ngajar fardu ain saja. Yang ini ada masjid yang dia kembangkan lagi, dia mengajar juga ilmu-ilmu berkaitan dengan kemanusiaan yang menjadi kepentingan kepada masyarakat untuk sama-sama diketahui, ya, agar dia tidak ada masyarakat kadang-kadang dia baca FB saja, dia ingat dah betul. Jadi ada guru-guru yang memang bidang dia memberi ceramah atau kuliah umum yang berkaitan dengan bidang. Ini satu yang perkembangan yang baik, ya. Sebab kalau gitu tak semestinya orang awam saja. Kadang kami golongan yang ada belajar agama pun nak duduk sekali, nak belajar nak belajar tentang perkara-perkara lain. Jadi ini satu perkara yang baik ada di masjid-masjid. Contohnya ada datang mengajar tentang falak, ada yang datang mengajar tentang pertanian, contohnya yang berkaitan dengan hukum alam, penjagaan alam. Tidaklah manusia ini hanya membaca sesuatu perkara yang sebenarnya sesat di dalam media sosial. Jadi dia ada panduan yang di dalam rumah-rumah ibadat ataupun masjid dan surau ni ada didatangkan panduan oleh pakar, ya. Baik. Jadi Nabi ini datang hadir ke dalam majlis ilmu itu menunjukkan satu kerendahan. Nabi itu merendahkan diri bila ada orang mengajar, bagi dia duduk hadir. Satu lagi keberkatan duduk di dalam majlis ilmu. Dalam hadis yang lain, contoh baginda ini seorang pendidik ataupun seorang yang setiap masa baginda ini menegur. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia berkata, ketika aku sedang solat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang lelaki bersin, maka aku pun mendoakan, ya. Dia pun mendoakan. Dia kata, idza atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Biasa. Tapi di dalam solat,
Lalu mereka semua memandangku. Boleh pandang pula Aku berkata, niscaya aku menerima satu bencana pada hari ini dan ibuku akan kehilanganku. Maksudnya ini cara orang Arab cakap lah. Dia bersin, dia bercakap dalam solat, ya Alhamdulillah. Maka ketika tu orang pandang kat dia berkata, habislah aku, lepas ni kena marah. Itu maksud dia Maka selepas itu selepas solat, dia kata, kenapa kamu semua memandang kepada aku? Lalu mereka semua yang hadir di situ memukul peha mereka. Bukan memukul peha orang cakap, mereka pukul peha tu maksudnya salah lah apa orang buat ni. Maka tak kala aku melihat mereka semua memintaku untuk diam, maka aku pun diam. Setelah Rasulullah selesai solat, baginda memanggilku dan aku bersumpah, aku tidak pernah melihat seorang guru dan pendidik sebelum dan selepas baginda yang terlebih elok kaedah pengajaran dari baginda. Demi Allah Ta'ala, baginda tidak menghedikku, memukulku dan tidak juga menghinaku. Nabi lepas mayang. Jadi sebab dia ni, sebab kesalahan dia tak tahu pun salah sebenarnya. Orang pusing sebut ya Allah, itu solat. Dia jemaah yang lain marah kat dia. Jadi Nabi pun bagi lepas solat, bagi pun senyum ya. Baginda bersabda, sesungguhnya sembahyang itu tidak harus kita mengeluarkan kata-kata daripada percakapan manusia. Sebaliknya sembahyang itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran, kata Nabi. Tak ada pula Nabi pukul-pukul peha, tidak marah ya. Kalau kita baca hadis Nabi berkaitan dengan orang salah dalam beribadat ni, saya tak jumpa baginda marah kerana kejahilan ya. Tapi baginda menegur dengan penuh hikmah. Kalau kesalahan yang umum balwa lain lah, yang maklum, maafkan ni. Kalau kesalahan yang al-ma'lum min ad-din bid-darurah, maksudnya kesalahan yang dalam agama tu tak logik, orang tak tahu, yang tu baginda marah lah. Tak logik, orang tak tahu, tapi nak marah baginda dengan nada menegur, bukan menjuri macam tu ya. Nada yang baik. Cuma baginda marah, menunjukkan kemarahan baginda, kadang merah muka baginda. Itu kalau kesalahan yang tak logik, orang tak faham, orang tak Islam boleh tahu. Contohnya lah, orang Islam tak boleh menara kan. Orang bukan Islam pun tahu orang Islam tak boleh menara. Sebab orang bukan Islam pun dah agama mereka setengah tu memang tak boleh menara pun. Tapi kalau ada orang Islam menara, kemudian dia kata aku tak tahu haram menara, terpandi orang Islam. Itu kita panggil maklum min ad-din bid-darurah, benda yang tak logik, tak tahu. Ini kesalahan yang setengah orang tahu, setengah orang tak tahu, betul kan? Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Jadi kalau perkara ibadat ni kadang-kadang kita lupa. Sebab itu alhamdulillah di mana-mana kuliah, di masjid dan surah ada mengajar fiqh ibadat. Walaupun benda tu diulang-ulang dari kecil, betul kan tuan-tuan? Pergi mana masjid ada orang mengajar fiqh ibadat. Fiqh ibadat mula-mula apa? Taharah, kemudian solat, solat rukun solat semua-semua sampai solat sunat. Di masjid itu ada juga tu ulang dia. Maksud itu ulangan tu bukan apa? Untuk mengingatkan. Mungkin ada orang yang terlepas, ataupun ada orang yang baru nak belajar. Bagi jemaah yang selalu hadir, dia boring juga lah. Ada wuduk lagi, surah tu wuduk lagi. Tapi ulangan-ulangan ini adalah untuk mengingatkan. Kadang-kadang ada orang dia tak pernah belajar pun, dan itulah dia baru pergi majlis surah, dia duduk. Oh tak betul punya, tak boleh bersin, tak sebelum dia alhamdulillah, contoh tengah semayang. Ya? Ataupun kaedah imam dan makmum ya? Solat yang berimam dan makmum. Boleh tak kita ni lama tinggal belakang imam sengaja ya? Contohnya sujud lama, memang sujud yang bagus, tapi imam sujud sekejap, kita pun sujud nak tunjuk kita ya. Betul ke cara tu? Itu kena belajar.
Jadi hari ini Nabi tegur ni sebab orang ni Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami dia tak tahu. Jadi Nabi datang tegur. Jadi sembahyang ini adalah munajat hamba dengan Allah. Maka tidak boleh seseorang itu mendoakan orang yang bersih dan atau menjawab salam atau menjawab persoalan orang yang bertanya, kerana sesungguhnya perkataan itu membatalkan solat. Ya, jangan kita sebut. Berkata Imam Nawawi, hadis yang mulia ini sebagai menerangkan akan mulia budi pekerti baginda yang berlemah lembut dengan orang yang tidak mengetahui sesuatu hukum, sikap kasih sayang kepada umat. Dan kata Imam Nawawi, hendaklah para pendidik menggunakan pendekatan yang digunakan oleh baginda bagi memastikan proses pendidikan dilakukan mendapat kesan yang sewajarnya. Macam mana kita nak tahu dalam hadis ini sebut, dalam kisah ini menyebut peribadi baginda itu baik? Sebab kata Muawiyah bin Hakam ni, dia kata, aku tidak pernah melihat kaedah pengajaran yang lebih baik daripada baginda Nabi SAW. Apabila dia panggil, dia tegur, ya? Nabi tidak mengherdik aku, sedangkan orang lain macam marah, tak memukul dan tidak juga menghina, ya? Dan kalau dilihat sejarah menunjukkan bahawa Nabi SAW ini seorang pendidik yang unggul. Dalam berkaitan dengan sifat Nabi ini, Nabi ini suka umat-umatnya ini keluar daripada kejahilan. Dalam satu hadis yang panjang, saya jarang baca matan hadis sebab hadis ini panjang. Dalam satu cerita daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abza, Abdul Rahman bin Abza radhiyallahu anhu, Rasulullah berkhutbah atau berpidato pada suatu hari. Baginda memuji Allah Ta'ala dan kemudiannya menyebut tentang satu kaum dan memuji mereka dan bersabda, mengapakah sebahagian kaum tidak mengajar jiran-jiran mereka dan menyedarkan mereka, tidak menyuruh berbuat baik dan tidak pula mencegah daripada kemungkaran? Nabi sebut jiran, apa tak dulu? Dan mengapa pula sebahagian kaum yang lain tidak belajar daripada jirannya dan tidak juga mengambil peringatan daripada mereka? Demi Allah, sesuatu kaum akan mengajar jirannya, memberi peringatan kepada mereka, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau nescaya akan aku percepatkan azab di dunia lagi. Nabi akan azab awal kalau tidak ada konsep tegur-menegur di antara jiran, ataupun disebut sini tidak mengajar jiran, orang-orang di sekeliling. Kemudian baginda masuk di dalam rumah baginda. Maka ada satu kaum berkata, apakah pandangan kamu tentang golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Siapa mereka ni yang tak nak mengajar jiran-jiran ataupun tidak mau belajar dengan jiran-jiran? Mereka menjawab, kami berpandangan bahawa kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah golongan Asy'ariyun. Itu golongan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka ialah golongan yang faqih di dalam agama, berasal dari Yaman. Dan mereka juga mempunyai jiran yang agak kasar perbuatan mereka yang merupakan penduduk kampung. Akhirnya berita ini sampai kepada golongan Al-Asy'ari. Lalu mereka datang menemui baginda dan berkata, ya Rasulullah, bahawa telah menyebut sesuatu kebaikan kepada sesuatu kaum, sedangkan hadrat Rasulullah menyebutnya kami akan ada suatu keburukan. Apakah sebenarnya keadaan kami? Sedangkan hadrat Rasulullah menyebutkan kami akan suatu keburukan. Saya ulang balik, ya. Datang golongan Al-Asy'ari diberitahu khabar berita yang dikata Rasulullah menegur dia tidak mengajar jiran-jiran sekeliling dia. Maka Al-Asy'ari, golongan Asy'ari ini datang jumpa Nabi dan tanya Rasulullah, ya Rasulullah,
bahawa telah menyebut sesuatu kebaikan, bahawa kamu ini ya Rasulullah selalu menyebut tentang kebaikan, ataupun kami ini sedang selalu menyebut tentang kebaikan satu kaum, sedangkan Rasulullah menyebut kami akan suatu keburukan. Apakah sebenarnya keadaan kami? Lalu Rasulullah pun bersabda, hendaklah suatu kaum mengajar jiran mereka, memberi faham kepada mereka, dan menyuruh mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Dan satu kaum pula belajar dari jiran mereka, memahamkan mereka, atau akan aku segerakan azab mereka di dunia kerana tidak melaksanakan amanah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami perlu mengajar jiran kami? Lalu baginda mengulangi, kata baginda, ya. Mereka mengulangi persoalan yang sama dan Rasulullah menjawab ya. Ya, dia tanya, kena ajar ke jiran-jiran ni? Nabi kata ya. Dia tanya lagi, ya, kena ajar ke jiran-jiran? Nabi kata ya. Mereka berkata, ya Rasulullah, berilah kami tempoh selama setahun. Lantas baginda pun memberikan kepada mereka tempoh selama setahun untuk mereka mengajar jiran mereka akan hukum hakam agama. Selepas dari itu Rasulullah pun membaca ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama mereka dari perbuatan mungkar, dan mereka daripada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amat buruklah perbuatan mereka ini. Nabi lepas tegur golongan Asy'ariyun ini sebab tak mengajar jiran-jiran, dan Nabi baca ayat ini, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, hingga akhir ayat. Allah melaknat bangsa Yahudi daripada Bani Israel, orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Disebut dalam kitab Zabur dan Injil akan laknat ini. Berkata Syekh Alamah Mustafa Zarqa, dia kata, sesungguhnya adalah satu prinsip yang besar bagi menganggap orang yang mengabaikan kewajipan belajar dan mengajar sebagai salah satu jenayah dan penyakit dalam masyarakat. Sebab tu Nabi berpidato, Nabi bangkit dan berpidato, berkhutbah, tersebut berpidato, berkhutbah. Nabi sebut dalam khutbah ni bahawa ada golongan yang tidak mengajar jiran-jiran ni. Dan rupanya Nabi sebut tu walaupun umum, tetapi sahabat yang ada situ boleh agak boleh agak kaum yang di situ ada orang alim, tapi orang di sekitar dia macam tak belajar. Ya. Itu sebab itu bila mula-mula kami belajar tentang ilmu fiqh dahulu, di antara perkara awal yang disebut oleh guru kami adalah menjadi kewajipan pada orang yang belajar agama untuk mengajar walaupun tak dibayar. Kalau dibayar tu bonus lah orang kata. Walaupun tak dibayar, terutama ilmu fardhu ain. Sebab apabila ada masyarakat yang jahil di sekitar orang yang alim itu, maka kejahilan itu adalah menjadi tanggungjawab di hadapan Allah bagi orang yang tahu. Ya, kena menjadi tanggungjawab. Jadi sampaikan dengan apa juga keadaan. Hari ini kita dah banyak, alhamdulillah, banyak media massa. Ada orang menyampaikan ilmu agama melalui surau dan masjid. Ada platform, kita kata. Ada platform digunakan dalam FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi ada platform menggunakan buku. Jadi kewajipan itu dah selesai bagi pihak yang ada ilmu menyampaikan. Bagi orang tidak ada ilmu, kewajipan belajar. Jangan dah kata lama esok, aku tak tahu, tak ada orang ajar.
Hari ni macam tak logik saya rasa orang, melainkan dia malas kerja duduk di rumah macam orang bedridden, baring terlungkup terlentang. FB apa dia punya panggil, handphone ada tapi tak nak buka lah membuat ceramah agama. Saya ingat saya punya link saja pada guru-guru penceramah yang ada di Malaysia dan luar negara, tak tahu beratus ribu link nak belajar agama. Tak erti bahasa Melayu, bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada, ya, ataupun dia mungkin Cina, bahasa Cina ada, ya. Rakaman penuh. Sebab saya ingat di Selangor diwajibkan rakamannya. Takut orang menyeleweng mengajar. Ada semua. Sebab apa? Sebab amaran Rasulullah SAW ini, Nabi kata dilaknat orang yang dalam satu kaum yang tidak mengajar jiran-jirannya tentang hukum hakam. Akhirnya mereka dalam keadaan tidak berilmu. Kata Syekh Mustafa Zarqa lagi, itu guru pada Syekh Syekh Abdul Fattah Abdul Wadah ini. Kata beliau lagi, apabila orang berilmu tidak mahu mencurahkan ilmunya dengan mengajar, dan orang jahil pula cuai dalam menuntutnya, maka kedua-duanya berhak dikenakan hukuman ta'zir atau kecuaian yang masing-masing, kerana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib ke atas seluruh muslim. Kata Syekh Mustafa Zarqa, kalau orang tak belajar ilmu fardu ain lah, dia masukkan hukum hakam ni, dan orang tak nak mengajar, dan orang yang tak tahu pun tidak mahu belajar, maka kedua-duanya berhak kerajaan menjatuhkan hukuman ta'zir. Berhak. Kenapa tak belajar ni? Malah belajar, sebab tu tak pandai sembahyang, contohlah, ya. Kerajaan boleh jatuhkan hukuman ta'zir, pukul contoh. Ta'zir ni hukuman bukan hudud lagi, hukuman yang dikenakan oleh kerajaan, denda ke, dan apa juga lah. Mandi jenazah ke baru ni kan. Kes orang mandi jenazah. Tapi kerajaan itu persendirian lah. Ini kita kerajaan. Kerajaan berhak, ya, berhak. Sama ada dikenakan itu golongan lelaki atau perempuan, bergantung pada sifat dia. Penulis berkata, sesungguhnya ketika Rasulullah telah mengaitkan kefarduan menuntut ilmu itu dengan sifat Islam, maka ia adalah satu peringatan dari baginda. Maka semestinya menuntut ilmu itu, penuntut seseorang itu berusaha ke arahnya, dan agar ia tidak jahil. Dan tidaknya perkataan yang mula sekali turun kepada baginda itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tidaklah, kalau menuntut ilmu itu tidak penting, kata penulis ini, tidaklah turun ayat Quran yang pertama ketika subuh itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi dalam awal kita ini menceritakan secara umumnya adalah peribadi Nabi seorang pendidik, dan juga kewajipan menuntut ilmu. Walaupun ilmu itu pada asasnya adalah boleh dapat di mana-mana, tapi jangan cuai, jangan tidak pergi menuntut. Ya, saya menyebut perkara ini sebab selalu jumpa juga orang, perkara mudah sekali. Pergi masjid dan surau adalah dalam keadaan imam masbuk tak masbuk, muafiq tak muafiq, ya. Ada orang dia tak belajar tetapi nak solat, memanglah kewajipan solat, tapi dia tak belajar tentang imam makmum dan imam masbuk. Makmum masbuk atau muafiq, ataupun imam sendiri. Imam biasanya dia ada apa namanya, kursus dia, tapi makmum ni tak ada kursus khas makmum. Jadi apa yang terjadi bila imam batal, contohnya batal solat, atau imam tersalah rakaat, pula, ya, apa ya, tersalah ni, terlupa rakaat, tertambah ke, tertinggal beberapa perkara, makmum belakang ni dia terpinga-pinga, macam mana nak buat
Kalau imam batal ketika tengah rukuk, macam mana buat? Rukuk okey lagi, terbatal solat tengah sujud, terkentut tengah sujud, batal solat imam. Macam mana makmum belakang ni macam tikus pula nak ganti. Ada kes macam tu tak? Tu kena belajar lah, kena belajar. Ada orang dia tak tahu. Saya ingat ada sekali saya di RNR ni sebab ramai orang. Saya tak selesa kalau semayang seorang-seorang. Saya tunggu kan, ada orang semayang seorang-seorang. Bila nampak ada orang ambil wuduk, saya panggil lah, jom kita semayang sekali. Baru sedap semayang jemaah kan, pahala lebih. Ni duit dah banyak, pahala dah sikit. Panggil semayang. Boleh lah dia kata, sebab dia dah orang pelabur kan, dia pun takkan nak lagi. Tanya saya jamak kosong, sebab di ni kan sebesar ni jamak kosong. Oh, jamak kosong, tak apalah, saya tak tahu jamak kosong. Dia tak ada semayang kita lain lah, ikut aja lah kan, nanti tambah lah. Aduh, ada je macam tu kan. Ada orang kadang-kadang dia confuse. Ada jemaah dia imam ni betul tak betul. Ada yang kata subhanallah, ada yang diam. Selalu saya nampak ada, bukan nampak lah, berlaku di beberapa surau yang sempat saya solat gitu. Imam dia lupa baca, lupa tahiyat awal kan. Dia terus rakaat kedua sepatut duduk, tapi dia terus naik, tinggal tahiyat awal. Makmum pun subhanallah, subhanallah. Imam lah buhala. Bila imam turun balik, dia dah tambah. Dia tak boleh dia bangun, dia turun balik sebab dia sunat. Kalau sunat dia tak payah sebut subhanallah. Ya, ada dua subhanallah. Tinggal sembahyang sunat, tinggal pegang sunat, jangan sebut subhanallah tunggu imam. Imam bila kata tu dia gambar tiba, apa benda pula ni? Aku tertinggal. Kalau tertinggal dia boleh terlatah, dia turun balik. Itu boleh membatalkan solat, menambah rukun. Sebab itu perkara ni kena belajar, ya. Dan Nabi, sebab tu Nabi marah. Ada tempat ada orang alim, tetapi masyarakat semua kasar, maksudnya tak belajar, tak jahil. Sebab Nabi siap berkhutbah lagi. Sebab sampai berita kepada Nabi ada orang macam ni. Ada orang yang dihantar oleh Rasulullah untuk berdakwah ni, tapi tak sampai dakwah. Dan tidak wajarlah masyarakat yang ada kuliah-kuliah agama di sekitarnya tetapi tidak mengambil manfaat. Dan tidak wajar juga pada orang yang ada ilmu tidak mengajar, duduk tak apalah saya duduk belajar, dah belajar, baik saya meniaga ataupun petani, tak ada mengajar dia. Kena mengajar, bukan mesti mengajar masjid dan surau, sekurang-kurangnya mengajar jiran-jiran, kata Nabi. Jiran-jiran sebelah kawasan-kawasan perumahan ni, ceritakan, ya, dengan cara berhemah. Jadi setakat ini dapat saya kongsikan dengan muslimin dan muslimat. Ya, tukar sikit channel. Sebelum ini saya mengajar bab harta pusaka, berat sikit lah, mengajar subuh, ya, sebab subuh ni biasanya berkaitan dengan nurani, ya. Berkaitan dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Jadi kali ini kita bertukar sikit tune. InsyaAllah apa yang baik itu adalah dari Allah SWT, dan kurang dan kelemahan itu dari diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا من أبواب العلم وزينا بالأخلاق حسنة بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.